Ketua kampung dalam tempoh sebulan terus dipecat. Kita ambil alih dulu tak pecat tuan-tuan. Terpanggil semua ketua kampung di Dewan Banquet SUK. Kita bagi taklimat. Binti Besar Perak Adiliza bagi tawaran. Semua ketua-ketua kampung walaupun dilantik oleh kerajaan BN, dipelawa, ditawarkan untuk terus berkhidmat dengan kerajaan Pakatan Rakyat sehingga Disember 2008 tempoh perkhidmatan mereka tamat. Dibagi surat tawaran. Kalau bersetuju, tanda tangan di surat tawaran tersebut. Syaratnya satu saja. Polisi kerajaan, kamu kena patuh, kamu kena ikut. Lepas bagi taklimat, kita bagi tempoh seminggu untuk mereka menandatangani perjanjian tersebut. Tiba-tiba mereka meletakkan jawatan beramai-ramai. Kita pun elok dah tu. Tak payah pecat. Mereka buat kenyataan, kami tidak bersedia bekerjasama dengan kerajaan Pakatan Rakyat lagi. Mereka mengisytiharkan pertakan jawatan. Kita pun lalu kan, kemudian tak jawatan, macam mana? Sedangkan kita tawarkan, bagaimana dengan kami? Sehingga Desember itu, kita pun pilih ketua kampung yang baru. Selesai pemilihan bulan Ogos. Dan mereka diberi artikel oleh kerajaan negeri sehingga tempoh penandatangan mereka tamat Desember 2010, Ogos 2010, 2 tahun berkhidmat. Sebaik mereka ambil alih, sebulan kemudian dipecat semua ketua kampung Pakatan Rakyat. Jawatan kuasa masjid atau Korea. Bila kita ambil alih kerajaan, tempoh perkhidmatan jatuh Korea sudah habis dah. Pelantikan baru belum dibuat. BN tak sempat lantik, sudah kalah. Penyerahan masjid, ketua Dewan Pengarah jaga masjid beritahu saya, lantik ketua kampung senang Ustaz, lantik JKK senang Ustaz, lantik jawatan kuasa Korea masjid paling payah. Lantik ketua kampung tak sampai sebulan selesai. Jawatan Korea setahun belum tentu selesai. Jadi mereka nak formula yang adil. Sebab jawatan kuasa Korea ikut enactment negeri Perak ni bukan dipilih oleh ahli Korea, tapi dilantik oleh Majlis Agama Islam yang akan melaksanakan pelantikan. Orang besar jajahan dipanggil OBJ, pegawai tadbir agama, pemulu. Tapi selama UMNO pemerintah di belakangkannya OBJ, orang besar jajahan, pegawai tadbir agama, pemulu, semua ahli parti yang bekerja. Kita pun bincang, kita berambil satu formula yang cukup adil. Formulanya lantik selalu banyak. Penyokong PAS, penyokong UMNO, dan penyokong Pakatan Rakyat, penyokong keadilan, ataupun penyokong Pakatan Rakyat dengan penyokong BN. Kita kemuka formula 78 atau 87. Semua jawatan Korea 9 orang. Sama ada penyokong PAS 7 orang, atau penyokong BN 8 orang, atau penyokong PAS 8 orang, penyokong BN 7 orang. Dan mana-mana pengurusi yang prestasinya bagus, ahli masjid, akhlak baik, UMNO sekalipun dia kekalkan. Mana-mana pengurusi bukan ahli masjid, bukan ahli Korea, akhlak tak bagus, perangai tak elok, tak amanah, tak jujur, kalaupun dia ahli UMNO, kalaupun dia ahli PAS, kita pecat ke bawah lain. Dan kita tak mahu parti mencampuri urusan pelantikan jawatan kuasa Korea. Parti cadang ahli parti untuk dicalonkan sebagai jawatan Korea. Sebab kita nak, ya, kalau nak ahli parti, dia PAS 7, UMNO 8, PAS 8, UMNO 7, cadangan tu dia parti, tak apa. Syaratnya ini dia, ahli masjid, akhlak baik, bagus, amanah, jujur, macam-macam.
Kalau misalnya belajar agama Islam, jadi oleh Tuan Pura Timur Perak, esko agama kita wabezurin kamu ke cadangan. Tuanku kata cukup bagus, baik, elok. Semua ahli hadis setuju. Tak sempat untuk diproses pemilihan tersebut, tiba-tiba kita tumbang. Walaupun di peringkat pemilihan selesai, di peringkat majlis daerah semua selesai, tinggal menunggu mesyuarat majlis untuk diluluskan. Bila kita tumbang, kerajaan yang baru terus buang formulir kita ke muka. Mereka terus pilih orang ni saja, kekallah orang pas 2-3 orang. Yang lain semua orang lebih. Kita beritahu rakyat mana lebih adil. Dulu waktu BN perintah memang ada yang pas tak napi, tapi kebanyakan yang dilantik orang no yang bukan ahli masjid, yang akhlak tak bagus, perangai tak elok, tak amanah, jarang pergi masjid, Jumaat pun tak nak pergi, jadi pengurus masjid, jadi selesai masjid. Bila kita alih, kita nak semua jawatan Korea ni ahli masjid, ahli ibadah, akhlak bagus, amanah, jujur. Dan memang dia ke muka mereka yang amanah dan jujur. Walaupun dia UMNO, dia ahli masjid, dia jujur, dia amanah, dia UMNO, tak kisah. Apatah lagi pas, tentu dia baik, dia bagus. Tapi tak sempat diproses untuk diluluskan, kita tumbang. Bila BN ambil alih, formula tak pakai. Dia guna formula asal dia, lantik orang di sana. Orang pas kalah 2-3 orang. Akibatnya masjid di Perak kembali asal. Pengajian tak berapa pernah ada. Dulu walaupun jawatan kuasa Korea belum dilantik, setahun kita merintah, kita mau ketua kampung ambil alih sekejap, sementara jawatan kuasa Korea yang boleh dilantik. Hidup masjid-masjid surau tazkirah tiap malam sepanjang Ramadan. Kemudian hubungan kita dengan DAP cukup baik, cukup intim. Kita berkawan dengan DAP sampai orang DAP reti baca Quran, tuan-tuan. Nah, komen DAP Chan Mingkai keadilan, Chan Lika keadilan. Dalam ceramah dia boleh baca Al-Quran, boleh baca hadis Nabi, boleh sebut perkataan Allah Ta'ala dengan baik. Walaupun memang hafal lah orang Cina. Dia boleh baca ayat Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nak beritahu keadilan, ihsan. Yang ini polisi kerajaan Pakatan Rakyat. Ayat ini sering dibaca oleh para khatib tiap hari Jumaat. Tapi kerajaan tidak mengamalkan prinsip ihsan dan adil untuk semua rakyat. Dia baca ayat ini. Belum marah. Cuaca dia baca kan? Dia kata ini menghina. Apa hinanya kita bila orang Cina baca Al-Quran? Apa rasa hina kita? Sebab kita rasa hina bila orang Cina boleh baca Quran, kita